Assalamualaikum. Pembelajaran PJPK bersama Cikgu Asma hari ini kita sambung tajuk 6.0 perhubungan. Okey, dalam tajuk ini kamu akan didedahkan tentang maksud komunikasi. Sebab untuk berhubung dengan seseorang ataupun kumpulan, sebuah kumpulan, kita memerlukan komunikasi. Komunikasi ini adalah satu proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain, dan kadang-kala melibatkan kumpulan yang ramai. Okey, bermaksud kita sama ada kita bercakap ataupun kita memberi syarat kepada seseorang. Okey, komunikasi mesti ada pendengar lah. Okey, seseorang tentang sesuatu maklumat ataupun perasaan kita, orang tu akan tahu walau kita ni tengah marah ke. Okey. Kemudian idea kita, pendapat kita, apa yang kita sedang fikirkan, kita nak bagi tahu kepada seseorang. Ataupun dia kata kadang-kala melibatkan kumpulan yang ramai. Contoh macam kalau kita belajar dalam kelas, dalam sesi perbincangan melibatkan kumpulan yang ramai. Jadi kita memerlukan komunikasi. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis komunikasi. Okey, kita nak memberi maklumat kepada seseorang ataupun ahli kumpulan, ada dua jenis saja. Yang pertama kita kata komunikasi lisan. Lisan bermaksud kita bercakap. Proses komunikasi yang menggunakan percakapan. Kita bercakap, iaitu maksudnya mengeluarkan suara. Macam saya bercakap sekarang. Okey, adalah komunikasi lisan untuk menyampaikan maklumat pembelajaran hari ini kepada kamu yang mendengar. Okey, tu maklumat kepada penerima. Penerima ada orang yang mendengar. Contohnya macam sekarang yang berlaku, saya menggunakan komunikasi secara lisan untuk memberi pengajaran saya pada hari ini kepada kamu. Penerima kamulah seorang pelajar. Okey, satu lagi jenis komunikasi kita panggil bukan lisan. Dia tak bercakap. Tak semestinya bisu. Okey, ada dua. Dalam bukan lisan ni ada dua. Yang pertama, tingkah laku. Kita akan nampak dari segi pergerakan badan. Okey, contohnya kalau kita marah, kadang-kadang kita menghentak kaki, kan, jalan dengan hentakan yang kuat. Orang akan tahu ini ni marah ke, kan. Okey, kemudian satu lagi intonasi. Intonasi macam bunyi saja, macam bunyi. Kemudian yang kedua dari segi fizikal. Dari segi fizikal kita tengok susun atur bilik murid ataupun bilik kamu lah, perhiasan kamu. Kita tengok kalau yang suka kartun ke, dia akan hias bilik dia ikut kegemaran dia, color dia. Dari situ kita akan nampak. Okey, dia ada mesej perhiasan kelengkapan bilik kamu tu memang menyampaikan satu mesej, sama ada kamu ni macam mana, lembut ke, orang yang kalau suka pada merah nampak macam garang, kan, macam itulah.
Okey. Jadi ada dua nah, satu lisan, satu bukan lisan. Okey, kalau yang bukan lisan ni termasuk macam orang bisu tu, dia buat pergerakan badan lah nak untuk dia nak bercakap. Jadi kita faham dari segi pergerakan badan tu. Okey, kemudian kita tengok dalam sesebuah perhubungan, kita akan ada perhubungan interpersonal. Apa yang dikatakan interpersonal? Okey, interpersonal ni bermaksud kemahiran berinteraksi dengan individu lain seperti ahli keluarga, rakan dan guru. Dia melibatkan kemahiran komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Okey, kita bercakap, keluar suara, siap dengan tangan lagi, tunjuk gaya. Itu membawa maksud perhubungan interpersonal lah. Kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dengan mak kamu ke, dengan ayah kamu, dengan kawan-kawan kamu, dengan guru ataupun dengan jiran-jiran nak bercakap dengan mereka. Okey, jadi kita ada kemahiran komunikasi secara lisan, mengeluarkan suara, dan bukan lisan, pergerakan badan ke, intonasi ke. Okey, yang kedua interaksi untuk penyampaian dan penerimaan mesej. Okey, bila berlakunya perhubungan ni, interpersonal ni, kita mesti ada orang yang akan menyampaikan maklumat. Dan seorang lagi dia nak menerima maklumat tadi ataupun mesej tadi. Okey, kita bercakap dengan orang tu, seorang lagi dia akan menerima, sama ada faham, tak faham, macam itulah. Okey, kemudian yang ketiga dia juga melibatkan semua aspek komunikasi. Semua komunikasi. Seperti mendengar secara aktif. Orang yang mendengar. Okey, dia mendengar, seorang yang pendengar setia. Kita cerita apa-apa dia mendengar. Okey. Kemudian satu lagi pembujukan. Memujuklah. Mempujuk seseorang tu. Kemudian penegasan. Dia nak bagi tahu sesuatu yang dia tak suka. Contohnya, okey, dia tegah. Dia kata benda tu tak sukalah. Okey, kemudian komunikasi bukan verbal. Komunikasi bukan verbal ni maksudnya bukan lisan tadilah, secara badan, pergerakan dan sebagainya. Kemudian perhubungan interpersonal ni juga dia membantu anda memahami perlakuan, bagaimana dan kenapa individu berkomunikasi dalam cara yang berbeza untuk membina perhubungan antara ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, bermaksud berbeza tu ada kala kita menggunakan secara lisan saja. Ada kala kita menggunakan dua-dua, bercakap dan juga pergerakan badan. Ada setengah tu golongan yang kita kena bercakap menggunakan pergerakan badan. Okey, contohnya macam kalau kita cakap dengan adik kita, dia tak apa-apa faham, jadi kita buat pergerakan badan, kita tunjuk ke, okey, kita buat mimik muka ke, busuk, okey, kita buatlah muka macam mana busuk, adik kita pun faham. Macam itulah. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepentingan komunikasi. Apa pentingnya komunikasi ni? Okey, yang pertama kita dapat mengelakkan konflik. Masalah yang timbul, kita dapat atasi dengan kita berkomunikasi dengan seseorang lah. Okey, yang kedua dapat mengendalikan kemarahan orang. Orang tu marah, kita pandailah nak atasi kemarahan tu supaya kemarahan tu reda. Menggunakan komunikasi yang bersesuaian, cara lisan ataupun bukan lisan. Kemudian dapat mengendalikan rungutan dan aduan. Okey, orang yang mengadu ataupun bahasa kita mengacung, tak suka tu, tak suka yang ni, kita yang mendengar, kita dapat mengendali dia. Okey, menasihati dia. Kemudian satu lagi kita dapat mengendalikan orang yang sentiasa mencari salah orang lain. Okey, sama juga. Okey, dengan komunikasi yang bersesuaian, kita dapat kita kata apa, dapat menghentikan dia.
daripada dia duk membawang je, duk bercerita kesalahan orang lain. Jadi kita pandai supaya individu tersebut dapat menerima dengan baiklah. Okey, seterusnya kita tengok apakah ciri-ciri komunikasi yang berkesan ni. Okey, maksudnya kita nak berhubung dengan orang, kita nak bercakap, kita nak menyampaikan mesej, kita nak menyampaikan pendapat, macam mana yang paling berkesan. Okey, dekat sini ada 7 tip. 7 tip. Okey, kita tengok yang pertama, tepat. Tepat ni bermaksud maklumat atau mesej mestilah betul, tepat dan boleh dipercayai. Okey, kita cakap benda yang tak merapu lah. Kita cakap benda yang betul. Kemudian yang nombor 2, kita tengok ringkas. Apa yang kita nak sampaikan, tak payahlah ada mukadimah yang panjang-panjang, sekali lagi orang tak faham. Jadi kita guna yang ringkas, padat dan senang faham. Tak payah bahasa berbunga-bunga. Okey, yang seterusnya nombor 3, jelas. Jelas bermaksud kita menggunakan suara, perkataan ataupun bahasa yang orang faham. Okey, macam saya mengajar kat kamu ni, saya menggunakan bahasa yang kamu faham, bahasa baku dan juga lorak Kedah. Okey, jadi kamu akan faham. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, bermaksud secara langsung. Secara langsung ni bermaksud kita bercakap dengan secara direct, berterus terang, tidak berbelit-belit, macam tu. Kita cakap kat dia, tu terang lah, tak payah berbelit-belit kan apa yang kita nak sampaikan. Okey, seterusnya mudah. Mudah ni bermaksud kaedah penyampaian mestilah mudah dan tidak mengelirukan. Okey, kita gunalah bahasa-bahasa yang mudah. Okey, kita cakap supaya orang tu lebih faham. Kemudian seterusnya kita yang ke-6, iaitu lancar, tidak tersekat-sekat. Ni bercakap tergagap-gagap, orang pun bosan nak mendengar. Lalas sekali dia pun ambil tak kisah apa yang kita kata. Okey, jadi kita kena yakin bercakap dengan lancar, tidak tersekat-sekat tutur kata kita, dan juga menggunakan bahasa yang orang faham lah. Okey, bahasa yang orang faham, supaya maksud yang kita sampaikan tu dia dapat dengan betul lah. Okey, dan yang terakhir, sedap didengar. Sedap didengar ni bermaksud penyampaian maklumat mestilah menggunakan bahasa yang baik, sopan, sedap didengar. Maksudnya kita eloklah perkataan yang kasar-kasar tu, kutuk, seperti bodoh ke, mencarut. Kita elokkan supaya pendengar kita tu dia taklah cakap kata, dia ni bercakap tak senonohnya kan. Cakap pun macam tu, tak nak percaya apa yang dia bagi tahu. Okey, jadi persepsi orang terhadap kita yang memberi mesej, kalau kita menggunakan perkataan yang tak elok tadi, dia akan kurang yakin lah. Okey, jadi ada 7 tip dalam komunikasi yang berkesan. Okey, seterusnya kita tengok latihan ni. Suasana dalam kelas, ada seorang cikgu. Okey, dia tanya, berikan 4 sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Okey, jadi anak murid dalam kelas tu memberi jawapan lah. Guru mengajar kita hingga pandai. Ada yang si Abu tu pula kata, guru mendidik kita menjadi orang berguna, cikgu. Yang satu lagi, guru mendisiplinkan kita. Okey, yang satu lagi dia kata, mak bapak saya guru, cikgu. Okey, di sini berlaku komunikasi. Jadi berdasarkan situasi dialog di dalam kelas ini, okey, kamu jawab soalan. Yang pertama, nyatakan jenis komunikasi yang berlaku di dalam kelas tersebut. Okey, jenis komunikasi ada 2 saja. Sama ada lisan ataupun
bukan lisan ataupun kamu rasa dia pakai dua-dua. Boleh tulis. Okey, kemudian yang nombor 2, saya nak kamu bincangkan 3 komunikasi berkesan yang kamu rasa wujud dalam kelas tersebut. Komunikasi berkesan tu ada kat mana? Dekat sini. Ni ada 7. Jadi kamu pilih 3, kamu huraikan. Huraikan yang kamu rasa berlaku dalam kelas ni. Okey. Itu saja kelas pada hari ini. Kamu tulis dalam buku. Kemudian kamu snap gambar, hantar dekat cikgu secara personal. Okey, sekian saja. Terima kasih.